Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringgalnya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW supaya berdoa, minta kepada Allah SWT, wa qur rabbi zidni alma. Katakanlah wahai Nabi, Tuhanku, Rabbi zidni, tambahkanlah kepadaku alma, akan ilmu pengetahuan. Jadi dalam banyak-banyak perkara, dalam banyak-banyak hal, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tambah apa? Tambah ilmu. Nabi tidak disuruh minta supaya tambah apa? Tambah harta, tambah isteri, tambah macam-macam lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa minta tambah ilmu. Kerana ilmu pengetahuan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu kebaikan, khair, yang sepatutnya orang mukmin, orang Islam, dia tidak pernah akan jemu. Dia tidak akan jemu-jemu, dia tidak akan puas-puas mencari, mengejar ilmu pengetahuan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, lan yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak sekali-kali orang mukmin itu akan kenyang daripada kebaikan. Antaranya ialah ilmu ini, sebesar-besar kebaikan, sehinggalah akhirnya dia masuk syurga. Sampai masuk syurga nanti baru dia puas. Berbanding dengan harta benda, harta benda ni memang tidak puas-puas juga. Seperti minum air laut, makin diminum makin nak, makin dahaga. Kalau dapat satu wadi daripada emas, maka dia nak satu lembah lagi daripada emas. Kalau dapat tiga, nak yang begitulah yang disebut oleh Nabi SAW. Bahkan kalau dunia ni, bumi ni kita ambil, kita jinjing, bubur tangkai kita bagi kat dia, dia nak satu bumi lagi. Kalau dapat dunia, bumi yang kedua ni, dia nak yang ketiga. Begitulah perihalnya dalam soal harta benda. Tetapi dalam soal ilmu, kadang-kadang kita ada rasa puasnya, ada rasa nak berhentinya, ada rasa dah cukupnya. Tak boleh, ya, tak boleh. Sepatutnya ilmu itulah yang kita buru dan cari, ya. Ada orang kata biar sikit ilmu ustaz, astag amal. Betul kalau dah lulus fardu ain. Tapi kalau dah tak lulus fardu ain, macam mana nak beramal? Amal banyak pun tak diterima, tak sah, tak tahu syarat rukun, sah batal tak tahu. Rupa-rupanya selama ni ambil air semayang dia tak betul. Mayang hitam dari pun, mayang tu haram. Kenapa? Tak ada air semayang. Pegang Quran haram, baca Quran, pegang Quran, bawa Quran dan sebagainya. Jadi pasal apa? Pasal tak lulus fardu ain. Nak kata biar sikit ilmu, asal beramal, tunggu lulus fardu ain, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan pegang hak tu mula-mula. Ini yang menyebabkan ramai orang yang tak nak belajar ni. Pasal apa? Dia kata biar sikit ilmu, kita beramal. Betul, tapi bila dah lulus fardu ain. Baik. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita perkatakan tentang ilmu-ilmu fardu ain yang kita petik daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, muka surat yang masih muka surat yang ke-85.
Terkira dari bawah, wahid, senani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. 7 dari bawah tuan-tuan dan puan-puan, dan haram pada masalah yang kedua itu. Ya, kitab kita ialah Kitabus Saidi waz Zabaih. Kitab menyatakan tentang hukum hakam perburuan dan penyembelihan. Ya. Dan haram pada masalah yang kedua itu. Masalah yang kedua mana tuan-tuan dan puan-puan? Rujuk yang di atas pada minggu lepas kita baca. 1, 2, 3, 7 daripada situ akan jumpa. Masalah yang pertama apa? Apa hukumnya kalau jatuh pisau kemudian tersembelih binatang itu? Ataupun binatang itu menggosok-gosokkan lehernya pada parang atau pisau kita. Itu masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga apa? Binatang yang kita asuh, kita latih untuk berburu itu terlepas sendiri, bukan kita yang lepaskan. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang kedua apa tuan-tuan dan puan-puan? Binatang itu pergi gesek-gesekkan kepala leher dia pada parang kita, tersembelih, putus kepala. Maklumlah tajam sangat parang kita tu. Misalnya, maka pada masalah yang kedua, ya, dan haram pada masalah yang kedua. Haram. Itu seperti barang yang dinakal pada Muharrar. Muharrar ini nama kitab, Al-Muharrar, ya, bagi Rafi'i, bagi Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ini Imam Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i, ya, meninggal dunia tahun 607 34 Hijriyah. Ni Muharrar, ya. Dan saya buka kitab buku sebenarnya yang kitab Matlab Badrain yang dimudahkan ataupun dirumikan. Dia banyak salah lah dari segi menyebut nama ulama, menyebut nama kitab, menterjemahkan istilah-istilah Arab yang ada dalam ni. Saya kira mungkin orang yang merumikan itu tidak ada pendidikan Arab dan tidak ada pendidikan pondok. Kerana dia Muharrar ni dia muhrar ni bahannya. Baik, banyaklah salah buku tu warna biru. Patutlah saya tengok tidak ada nama yang merumikannya tu, dan pencetak pun tak ada. Artinya sangat tidak bertanggungjawab dari sudut ilmiah, dari sudut akademik. Benda itu ataupun buku itu tersebar ataupun disebar, dijual merata-rata ataupun di mana-mana pun kita boleh dapat. Jadi tapi tidak ada pertanggungjawaban. Ialah yang mu'tamadnya, ya, yang mu'tamadnya apa dia? Haram. Dinakal maksudnya diambil daripada kitab itu. Nakal, makalah ni dipindahkan. Baik. Ataupun kita dinukilkan daripada, boleh. Bukan nukil ni karangan. Nukil daripada naqala, nukila artinya diambil, dipindahkan. Dan memilih Nawawi. Nawawi ni Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal dunia tahun 677. Imam Nawawi ni. Dua orang ini dia panggil muhaqqiq, ya. Muhaqqiq dalam mazhab Syafi'i, orang yang mentahqiqkan, yang mentarjihkan permasalahan itu, ditahqiqkan, dipastikan, dihujah, dibahaskan, diteliti dalil-dalilnya dan ditarjihkan yang mana lebih kuat dalam mazhab kita. Kerana dalam mazhab kita ini ada ulama-ulama yang lain yang juga berijtihad. Mereka dipanggil mujtahid mazhab. Kalau yang berijtihad seperti ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu dipanggil mujtahid mutlak. Artinya dia ada mazhab dia sendiri. Dan ulama-ulama yang berlindung ataupun yang duduk di bawah bumbung mazhab mana-mana mazhab, tetapi mereka juga berijtihad menggunakan
semua kaedah ataupun usul yang ada dalam mazhab itu, yang digariskan oleh mazhab itu, maka mereka dipanggil mujtahid mazhab. Jadi ada mujtahid mazhab ni, pendapat-pendapat mereka ni akhirnya ditahqiq dan diterjahkan oleh dua orang imam ini, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, ya. Mereka digelar Asy-Syaikhan. Kalau kita jumpa dalam kitab fiqh istilah Asy-Syaikhan, maksudnya dua orang syekh. Syekh sini bukan syekh maksudnya syekh orang tua saja. Syekh maksudnya syekh ulama, ya. Asy-Syaikhan maka merujuk kepada Imam Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi'i dan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ya, itu kalau dalam fiqh Syafi'i. Kalau dalam hadis bila disebut Syaikhan, siapa dia? Merujuk kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi. Kalau kita baca lah, rawahu Syaikhan. Hadis ini riwayat oleh dua orang syekh. Siapa dia? Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kalau dalam kitab fiqh, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, ataupun Ar-Rafi'i dulu dan Nawawi. Dan memilih Nawawi pada mentasahih akan halalnya pada masalah yang kedua itu. Tapi Imam Nawawi mentasahihkan halal, ya, halal. Dhaif kita. Yang tadi mu'tamad. Pendapat dalam hal ini yang ditahqiqkan, yang diterjahkan, yang ditasahihkan oleh Imam Rafi'i dianggap ataupun diterima sebagai mu'tamad, ya, mu'tamad. Imam Nawawi ada mengarang ataupun beliau meringkaskan, ya, meringkaskan kitab Muharrar ni. Dia panggil Minhajut Talibin. Dan kitab Minhajut Talibin ini dianggap ataupun diterima sebagai yang paling mu'tamad. Yang paling mu'tamad, paling boleh dipegang dalam mazhab Syafi'i. Minhajut Talibin diambil juga daripada, sebenarnya daripada kitab Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Dhaif, tapi dalam masalah ini diterima pendapat ataupun tahqiq daripada Imam Ar-Rafi'i. Bersalahan jika memanah ia akan perburuan dan dizankan akan batu. Satu, kita tengok selalulah lah. Satu, tuan-tuan tengok nota kaki di sebelah tu, dan jika dipanahkannya akan perburuan yang disangkakan dia batu atau haiwan yang tiada dimakan, maka kena ia pada perburuan itu jua. Halallah memakan dia kerana diperoleh qasad pada ainnya dan tiada memberi mudarat sangkaan akan lainnya. Intaha, alaiha tu maksudnya intaha, habis setakat itu. Yang dipetik daripada mana? Sabilul Muhtadin, kitab Sabilul Muhtadin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alaiha, intaha, muallifuhu, pengarangnya. Sains itu tutup habis. Dalam kitab Rumi warna biru tu dia muallafahu. Muallafahu apa? Muallafah yang disusun, yang dikarang. Ni muallifuhu, pengarangnya. Beza tu kan? Muallafah isim maf'ul, muallifu isim fa'il, yang mengarang. Muallifu yang mengarang, muallafun yang dikarang, disebut muallafahu. Baik. Itu kena jelas molek-molek dia punya simbol-simbol, dia punya istilah-istilah dia, dia punya dhamir-dhamir dia, nya tu balik pada mana. Sebab itu kalau kita mengaji kitab tua ni dalam kuliah-kuliah umum, kuliah umumi di pondok, di pengajian-pengajian kitab tua, kitab turas ni, gitulah. Dia suruh dhabit ni suruh catat, suruh tanda, suruh garis, suruh pasal sebenarnya kitab tua Melayu ni lebih payah daripada kitab tua Arab. Kitab tua Arab, bahasa Arab ni bahasa yang sangat established. Dulu sampai ke sekarang ni dia tidak berubah-ubah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ke hari kiamat nanti, bahkan sampai di syurga nanti dia tidak akan berubah. Bahasa Arab.
bahasa yang kekal, bahasa mukjizat. Jadi mudah kita baca. Bahasa Melayu dia berubah. Bila berubah, ni bahasa tua. Tulisannya tulisan tua. Jadi lagi susah. Nah itu. Baik. Jadi kena perhati molek. Ni kesnya apa? Bersalahan jika memanah. Bila dia sebut bersalahan, kontradik kepada hak tadi. Hak tadi tak boleh. Hak ni dia kata kes ini boleh. Ataupun yang ini halal. Itu maksud bersalahan. Bersalahan jika memanah ia akan perburuan. Dia panah binatang yang nak dia buru. Dizonkan dia, maksudnya dia sangka akan batu. Dia ingat batu. Tengok bongkar je. Dia kata seladang ke batu tu nampak macam seladang. Batu. Batu kali ni. Try misalnya tak. Lepas panah. Atau ia panah akan perhimpunan daripada kijang. Sekumpulan kijang dia nampak. Dan mengenai seekor daripadanya. Atau dia kasatkan seekor daripadanya, maka terkena yang lainnya. Dia target hak gemuk tu. Dia target hak besar sekali. Panah-panah teralih sikit panah ni, cup kena hak kecil depan dia. Misalnya. Salah target. Sama ada daripada perhimpunan itu, kumpulan itu, atau lainnya. Atau kumpulan, ada satu lagi kumpulan, dua kumpulan jalan beriring. Ini satu kumpulan, ini satu kumpulan. Dia target hak gemuk ni. Dia panah, syup, lepas ke hak sebelah. Kena pada kumpulan sebelah. Salah sekornya. Maka senya halal pada segala masalah yang tersebut. Halal pula. Halal. Dia nampak segerombolan, sekumpulan kambing gurun. Dia pun panah ke arah kambing gurun tu saja. Kena mana-mana. Halal tak halal? Halal. Ataupun dia ingat ke batu. Tapi dia panah juga. Tengok ada nampak macam kepala kambing gurun celah batu tu. Nampak macam batu kali ni. Tak apalah. Kalau bukan kambing gurun pun latih memanah tak. Dia pun panah. Tengok ia sungguh. Kambing gurun. Kerana sah qasadnya. Kerana ada faktor kesengajaan dia memburu tu ada. Dia lepaskan anak panah tu, ada faktor kesengajaan dia berburu. Maka sah boleh, maksudnya halal. Dan tiada diiktibarkan zannya pada masalah yang dahulu itu. Diiktibarkan maksudnya tidak dikira zan dia, sangkaan-sangka dia sangka batu. Tak dikira. Pada masalah yang dahulu, pada masalah dia panah batu tadi, tak dikira. Ataupun dia nak panah yang lain, kena yang lain, itu tak apa. Maksud tak dikira, tak apa. Tidak menjejaskan halal, kehalalan perbuatan dia tu. Ataupun binatang yang diburu tu tak jejas. Maka jika dilepaskan anjing atas perburuan, kita boleh gunakan anjing yang kita kata sebagai anjing muallam, kalbun muallam kalau ada bahasa Arab dia, ataupun kalbun mukallab. Artinya binatang-binatang yang jenis anjing ini seperti rimau ke singa ke, misalnya. Kalau burung lang, burung sewah ke dan sebagainya yang memburu ni, yang memangsa ni, kita boleh latih. Nanti akan ada syarat dia yang kita sebut sini. Cukup syarat dia, 4 syarat tu cukup, maka kita boleh gunakan binatang itu untuk menangkap binatang buruan. Kita bawa masuk hutan ke padang mana-mana, pergi tangkap arnak liar, pergi tangkap kancil dan sebagainya. Kalau kita suka makan burung kak, mungkin pergi tangkap punai. Apa hukum dia? Boleh, Maka jika dilepaskan anjing atas perburuan dan berpaling ia kepada perburuan yang lainnya, kita pun nampak rasa kumpulan kijang situ, kita pun lepaskan anjing itu, kita beri arahan. Anjing itu pun bukan pergi ke depan, dia pergi ke belakang. Dia nampak lagi sekumpulan mana?
sekumpulan arnab, kata di belakang tu. Arnab senang tangkap, dia kata. Dia pergi ke belakang, bukan pergi ke kijang, bukan pergi ke kancil depan tu. Kes begitu ya. Jika lain daripada pihak yang disuruh akan dia sekalipun, kita suh ke depan, dia pergi ke belakang. Dan membunuh ia akan dia, dapatlah arnab hak belakang tu tadi. Halal perburuan itu. Boleh? Tak apa. Dia ada dikira sah. Kenapa? Ada unsur kesengajaan, faktor kesengajaan berburu itu dengan kita lepaskan binatang itu. Baik. Dia pergi ke sana ke, halal lah. Atau dilepaskan dia atas perburuan. Lepaskan dia maksudnya anjing tadi atas perburuan ke mana-mana binatang yang nak diburu, maka mendapatkan dia, maka anjing itu dapat binatang buruan tu, mendapatkan dia tu mana balik pada binatang perburuan yang kita buru. Dia yang pertama tadi anjing, dilepaskan anjing atas perburuan kepada mana-mana binatang yang nak diburu, maka mendapatkan dia. Kemudian nyata baginya siapa? Nya anjing. Perburuan yang lain, dia nampak pula binatang hak lain, maka didapatkan dia pula. Kita lepas, dia kejar, dapat binatang tu. Dapat apa? Kancil. Nampak pula arnab depan tu, dia kejar pula, dapat pula arnab tu. Tu maksudnya. Ya? Apa hukumnya? Halal. Kita halal, boleh. Walaupun yang kita lepaskan tadi mula-mula kita suruh tangkap kancil, lepas tu dia dapat kancil, dia pergi pula buru arnab. Halal. Sama ada ia mewujud pada ketika dilepaskan anjing itu atau tiada. Arnab tadi ada ataupun tidak ada waktu kita lepaskan anjing tadi, maka arnab itu halal. Ya, kita nampak kancil, kita pun lepas. Dia dapat kancil tu, dia nampak pula arnab. Tadi kita tak nampak. Anjing pun tak nampak. Ada pula arnab situ. Dia tangkap pula arnab. Maka halal ke tak halal arnab tu tadi? Halal. Kenapa? Kerana yang diiktibarnya dilepaskan dia atas perburuan dan senyata telah hasil ia. Yang dikira, diiktibar ni yang diambil kira, kita lepas tadi supaya apa? Supaya anjing tu berburu. Sekarang ni berlaku tak? Dah berlaku, dah direalisasikan oleh anjing itu tadi. Kita lepas, dikejar. Kita lepas tu untuk apa? Ada niat memburu, supaya anjing itu memburu. Ada. Lepas tu pun dapat. Lepas tu dia pergi kejar pula yang lain. Ada tak maksud kesengajaan kita melepaskan tadi untuk anjing itu berburu? Ada. Bila ada, hukumnya halal. Kalau dia dapat seekor, ramai rupanya, tekan pula seekor, tak halal. Halal insya-Allah. Pasal kita sendiri yang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tersebut di dalam hasyiah nihayah bagi Syabramilsi, nama ulama, hasyiah nihayah nama kitab. Jika menerkam atasnya binatang yang dimakan, kita duduk-duduk, mari seladang nak tanduk kita, maka dipukulkan dia dengan pedang. Kita kebetulannya belajar silat sikit-sikit, lompat tepi sikit, sup kali pedang, putus kepala dan putuskan kepalanya. Adakah halal atau tiada? Halal kita halal. Kita duduk-duduk, mari binatang yang boleh dimakan, tekam kita, kita pun cabut pedang, sup, putus kepala. Padanya nazar. Nazar maksudnya ada perbahasan. Ada perbahasan. Bukannya ada pandangan. Dalam buku tu disebut pandangan. Pandangan macam mana?
Dia apa dia? Dia terjemah daripada nazara yang zuru nazran. Nazrun maksudnya nazara telah melihat. Nazrun ataupun nazran penglihatan. Pandangan. Maka dia terjemah sebagai pandangan. Maksudnya perbahasan. Dan zahirnya yang terlebih kuat yang dipakai. Yang pertama apa dia? Halal atau tiada? Yang pertama apa? Tuan-tuan? Halal. Yang pertama ialah halal. Dia kata apa? Adakah halal atau tiada? Padanya nazar. Dan zahirnya yang pertama. Kalau tak perhati molek, mana pula hak yang pertama ni? Mana hak keduanya? Mana hak ketiganya? Rupa-rupanya dia sebut dah tadi. Halal yang pertama. Apa ni? Yang pertama apa? Halal atau tak halal? Yang pertama apa? Halal. Yang kedua tidak halal. Maka yang pertama yang zahirnya yang kuat yang diterima pakai ialah halal. Halal. Kerana apa dia kata? Kerana qasad menyembelih itu tiada disyaratkan. Dalam soal perburuan ada perlu qasad menyembelih. Kita kejar pakuk mana-mana sempat. Pakuk ni takiklah takik. Takik binatang tu. Mati. Dia berlari-berlari ke depan tu, rebah mati. Boleh tak kita makan? Boleh? Boleh kita makan. Ada niat menyembelih? Tak ada pun, kan? Macam ni juga. Dia mari terkam. Ada niat nak menyembelih? Tak ada pun, kan? Cabut pedang, syuf. Putus kepala. Mana Cikgu Haji? Yang melatih anjing itu. Okey. Baik, anjing itu adalah anjing Cina. Baik. Kalbu muallam. Baik. Kalau Cina yang lepas, maka dia tak boleh dimakan. Dia iktibarnya ialah siapa yang melepaskannya. Kalau anjing itu dilatih oleh Cina, tetapi kita yang melepaskannya, bolehlah. Tapi dengan syarat yang ada 4 syarat tu yang kena ada. Syarat yang pertama, kalau kita suruh pergi, dia pergi. Kalau suruh berhenti, dia berhenti. Lepas itu, yang ketiganya, dia tidak makan binatang itu sama sebelum ataupun selepas dia mati. Yang keempatnya, sudah dilatih, dia cuba beberapa kali, memang begitulah sifat dia. Maksudnya sudah disahkan oleh pakar dia. Maka bila cukup syarat-syarat itu, bolehlah dilatih dia ni. Kalau kita pergi pinjam hak Cina punya pun tak apa. Yang pentingnya siapa yang melepaskannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan sungguhnya yang disyaratkan itu qasad dia perbuat pada hal telah ada ia. Kalau dah ada misalnya binatang jinak, memanglah nak kena ada unsur kesengajaan kita menyembelih itu. Walaupun tak perlu kita kata sahaja aku menyembelih binatang ini kerana Allah Ta'ala, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada juga tu siapa cerita baru ni dia kata dia temu ramah, dia temu duga. Pasangan lama dah kahwin, bukan hak yang ni, barangkali ikut kursus semula barangkali. Dia kata cuba baca sikit niat mandi wajib. Super skala dia kata. Taklah super skala tu macam mana? Cuba baca sikit. Dia kata sahaja aku mandi wajib 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baik. Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan tak? Yang pentingnya ada unsur kesengajaan kita menyembelih. Itu. Sebab itu orang gila tak sah sembelihan dia, tak ada. Dia tak ada unsur kesengajaan tu panggil qasad. Orang mengigau tak sah. Tapi budak-budak ada. Budak-budak. Maka sahlah sembelihan dia. Kan? Tu maksudnya. Itu kalau ada binatangnya. Kalau berburu ada tak unsur kesengajaan untuk menyembelih tu? Mesti tak ada kan? Okey. Bahkan sayugianya, maksudnya sepatutnya
sepatutnya bahawa seumpama diputuskan kepalanya, seperti kesnya kita putuskan kepalanya, barang yang jikalau mengena akan yang lain,